Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berada dalam banjir seperti ini, adab dia pertama, terutama di masjid lah, kita cari dulu dengan kesabaran mana-mana naskah Al-Quran yang mungkin masih boleh elok, boleh dimanfaatkan, boleh dibaca, kita ambil, kita basuhlah. Ya, walaupun susah, walaupun bentuknya renyah, ada kemuliaan yang Allah akan berikan bagi penjaga-penjaga Al-Quran insya-Allah. Tapi kalau kita kumpulkan, katakanlah seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, maknanya sudah mungkin tidak boleh digunakan, terlipat, tidak boleh nak dibaca, tak boleh dimanfaatkan, maka caranya seperti mana yang tadi kita sebut, kita keringkan kerana dia tidak akan boleh terbakar dengan keadaan basah begini. Keringkan dengan niat, ya Allah, aku ingin memuliakan Al-Quran ini supaya tidak bersepah-sepah dan tidak terhina di kalangan orang-orang yang tidak pandai menjaga adab ini. Maka keringkan, kemudian kita bakar, kita tanam ataupun kita hanyutkan di mana-mana sungai. Mudah-mudahan terus kita menjaga Al-Quran, Allah akan memelihara kita. Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyatakan bahawa al-ghudu war-rawahu ilal masjid min jihadi fi sabilillah. Berpagi-pagian dan berpetang-petangan usaha kita untuk pergi ke masjid merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya datang menghadiri masjid adalah juga dikirakan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna jihad sedang tuan sekalian? Li'a'la kalimatullahi hiyal 'ulya, iaitu kita ingin meninggikan kalimah Allah supaya diagungkan, dipandang tinggi. Dan ketika kita mendatangkan masjid, menghadiri masjid, bermakna kita memakmurkan masjid, meramaikan masjid dan nampak syiar hidupnya masjid itu. Dan menampakkan syiar hidupnya masjid itulah dikira sebagai kita meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadis ini Nabi menyatakan bahawa min jihad fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan rahmatullah sekalian, sedih hati kita melihat masjid yang sudah puluhan tahun terdiri wakaf daripada orang ramai ditenggelami banjir. Kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala ada hikmah-hikmah tertentu. Barangkali sudah lama masjid ini mungkin barang-barang yang lama, jadi Allah ingin gantikan dengan barang-barang yang baru, perkara-perkara yang baru. Allah datangkan banjir seperti ini, alhamdulillah. Datang orang mewakafkan kapet yang baru, datang orang mewakafkan sejadah yang baru, telekung-telekung yang baru, kain sarung yang baru. Itu semuanya hikmah-hikmah di sebalik tenggelamnya banjir. Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik lagi. Saudara dan rahmat Allah sekalian, dalam satu hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa esok di hari akhirat ada orang yang akan dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang hatinya sentiasa terikat ataupun rindu dengan masjid. Jadi orang yang hatinya sentiasa rindu dengan masjid, maka orang inilah orang yang akan mendapat perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari tiada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isu-isu fiqh dalam masjid ketika banjir ini mungkin ketika memerlukan sukarelawan yang ingin membersihkan masjid. Ada di antara mungkin muslimah-muslimah yang mungkin uzur, maka apakah hukum ketika itu? Sahabat sekalian, pada ketika ini kerana darurat ketika ini, waktu ini, maka diharuskan ketika ini saja, kerana ketika itu niatnya adalah kerana untuk membersihkan masjid, memulihkan masjid. Jika orang lelaki tidak ada ataupun tidak cukup tenaganya, ataupun orang lelaki buat benda-benda besar lagi, mungkin angkat kayu-kayu yang di luar, orang perempuan bersihkan, maka harus ketika itu. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa janganlah kamu melarang isteri kamu untuk mendatangi masjid. Jika tidak ada fitnah, jika tidak ada bahaya yang berlaku, maka galakkanlah anak kita, isteri kita untuk mendatangi masjid, kerana masjid merupakan tempat yang penuh barakah, tempat antara sumber hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saudara sekalian, masjid kita pun dah bersih, masjid kita pun dah boleh digunakan solat seperti biasa. Walaupun sebelum ini airnya tinggi, setinggi 8 kaki menenggelamkan masjid ini dan menghabiskan semua barang-barang yang berada di masjid ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini, yang bersama-sama membantu membersihkan masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah sajalah yang akan menggancari segala usaha kita, sedikit usaha kita ini yang tidak seberapa, mudah-mudahan mengundang
keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu dalam perkongsian ilmu yang akan datang, Usrah Terapi Jiwa Muslim fi amanillah. Sebagai menyatakan kesyukuran selesainya membersihkan masjid ini, maka kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu, hai Muhammad, akan kemenangan yang nyata, supaya Allah akan mengampunkan bagimu apa yang terdahulu dan apa yang kemudian, dan Dia sempurnakan nikmat-Nya ke atasmu, dan Dia tunjukkan kepadamu jalan yang lurus, dan Dia membantumu dengan bantuan yang kuat.